Kenalkan lagi ya. Kami kan mahasiswa internship dari Universitas Mataram di USM. Ya. Bunda kemarin kan pernah membuat project dan mewawancarai para nelayan. Kedatangan tujuan kami ke sini untuk menjadi penguatan pada bagaimana pandangan Tuan selaku aktivis lingkungan atau yang memiliki NGO terkait project yang kami buat, yaitu suara-suara nelayan gitu kan. Ya. Jadi di sini ada beberapa soalan Boleh. untuk menguatkan proyek kami nantinya. Nah, mungkin yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Tuan terkait dengan rencana reklamasi pulau tersebut. So, pada pendapat saya rasa pembangunan sebegini projek reklamasi ini tidak wajar sebab terutama sekali dari segi ekonomi tujuan mengapa kerajaan nak buat reklamasi ini untuk menampung projek-projek yang lebih besar, contohnya LRT, highway, lebuh raya, banyaklah projek-projek pengangkutan yang berjumlah berbilion-bilion ringgit. Tetapi pada pendapat saya, masalah itu tidak perlunya menggunakan wang yang banyak. Contohnya kalau kesesakan jalan raya di Pulau Pinang ini boleh diselesaikan dengan upgrade sistem bas ataupun tempat penjalan kaki. Benda-benda ini tidak akan memakan duit yang banyak, dan dengan itu masalah itu boleh diselesaikan dengan apa yang kita ada, dan keduanya tidak menyusahkan orang lain. Apa yang terjadi ialah reklamasi ini boleh menjana tanah dan boleh menjual tanah mendapat berbilion-bilion ringgit, tetapi tidak adil sebab bebanan projek ini ditanggung bukan oleh orang bandar tetapi daripada komuniti pinggiran laut, nelayan contohnya. Dan keduanya saya rasa pembangunan ini tidak mampan ataupun tidak lestari sebab dengan dunia ini yang begitu bertakutan dan risau tentang isu food security, tentang jaminan keselamatan makanan, itu tidak wajar untuk mereka menghapuskan atau menjejaskan industri perikanan, terutama nelayan-nelayan pinggiran laut. Dengan ada reklamasi ini akan menjejaskan dengan teruk-teruknya lah. Saya rasa Tuan Haji pun ada bercakap tentang benda ini dan tidak menunjukkan bahawa kerajaan negeri ini berfikiran jauh. Dia fikir sekarang, dia tidak fikir 20, 30, 40 tahun, di mana sudah pun para saintis sudah memberi amaran tentang impak-impak perubahan iklim, dan apakah pelan-pelan kita untuk menghadapi krisis-krisis sebegini, krisis impak perubahan iklim, dan salah satunya ialah makanan, kan? So kalau projek reklamasi ini dijalankan, dia tidak memberi gambaran bahawa kerajaan ini berfikiran jauh, dia berfikiran pendek. So kalau dia berfikiran jauh, dia tidak akan buat projek-projek ini. Dia akan mengeluarkan projek-projek yang lebih mampan dan adil kepada semua dan menjaga alam. Itu yang penting. Tapi sampai hari ini saya rasa tak ada pun rancangan-rancangan yang menunjukkan bahawa mereka akan bersedia untuk krisis-krisis yang akan datang. Tak tahukah? Saya tidak tahu kalau Tuan Kusama ada bercakap tentang rancangan pengangkutan, projek-projek pengangkutan di Pulau Pinang ini yang mereka menggunakan alasan untuk reklamasi ini. Bila fikirkan rancangan-rancangan mereka ini tidak mesra alam, dia membina lebuh raya yang akan meningkatkan lagi penggunaan kereta, penggunaan motosikal dan sebagainya, dan tidak memfokus kepada penggunaan pengangkutan awam, bas dan sebagainya. Dari segi wang 42 ke 46 bilion ringgit itu,
bajet yang lebih kurang 50% ke atas adalah untuk pembinaan jalan raya. Itu memang tidak masuk akal lah. Ya. Berarti reklamasi itu sangat-sangat merugikan, tidak memiliki dampak positif sedikit pun bagi masyarakat lokal gitu ya, Tuan. Saya pun boleh cakap bahawa ini pun ada pemikiran yang berbeza lah, sebab bagi saya bekerja nelayan orang di kawasan selatan Pulau Pinang, tapi bila saya di bandar bercakap, saya rasa ada dua sudut pandang. Mereka mungkin tak faham sama sendiri. Kalau tengok pun dari segi perkauman pun, orang yang Melayu fikir jaga alam, tapi orang yang di bandar, terutamanya banyaknya Tionghoa, fikir sangat kepada ekonomi, pembangunan, yang sangat membahaya pemikiran sebegini. Dia membawa seolah-olahnya alam ini boleh diguna sampai akhir zaman. Kan? Kapitalis. Ya, itu pemikiran kapitalis yang tidak sihat untuk komuniti-komuniti di sini. So apa yang NGO kami buat ini selalunya untuk menjemput orang-orang bandar, orang-orang Tionghoa datang melihat dan mempelajari. Kami faham, yalah kita protes dan lawan semua itu, tapi terutamanya kita kena memperkenalkan komuniti nelayan ataupun tempat-tempat lautan di komuniti persekitaran laut ini kepada orang yang tidak fasih dan faham tentang gaya hidup, pemikiran mereka. Saya bagi contoh lah, saya tengok nelayan-nelayan ini, mereka hidup lebih sederhana. Mereka menangkap ikan cukup untuk kemampuan, cukuplah. Mereka tidak menangkap lebih. Tetapi bila tengok orang yang lebih moden di bandar contohnya, selalunya nak lebih, nak kita hit target. Wah, kalau tahun ini kita dapat 1 juta, next year kita aim 2 juta, next year kita aim 3 juta. Ini tidak sihat lah bagi saya lah. Ini salah satunya sistem kapitalis yang selalu berfikir bahawa alam ini boleh dieksploitasi selama-lamanya. Tapi kita fikir dari segi filosofikal lah. Contohnya saya belajar daripada para nelayan. Mereka lebih fikir kepada kesederhanaan, tidak menangkap lebih, tidak mendapat lebih. Sebab sangat bahaya kalau kita nak lebih dia menjadi rakus. Kerakusan ini amat membahayakan. Dan orang bandar, mereka tidak fikir rakus. Dia kata wah, kejayaan, progres. Tapi saya rasa itu semua orang kena berhenti sekejap dan memikir adakah gaya hidup ini bagus untuk masa yang akan datang. So itu, tapi saya tengok keadaan sekarang dengan negara yang ingin memaju semua tu lebih kepada arah kapitalis, dan pemikiran dan pegangan hidup orang petani, orang agraris kan, dan juga nelayan semua ini sudah pun orang tak nak fikir, oh ini susah, tak bagus semua tu. Tapi kalau kita tengok secara mendalam, filosofika yang lebih mesra kepada alam, pemikiran dia memang wajar diikuti dan mempelajari. Jangan dilihat sebagai benda yang remeh, yang kecil, yang tidak ada kebaikan. So itulah yang saya rasa kena fikir-fikirkan lah. Berarti secara tidak langsung pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta ataupun kerajaan itu menghapus pemukiman itu nelayan. Kemarin dengan Kosalma diperlihatkan peta persebaran kampung nelayan tahun 80-an dibandingkan dengan sekarang itu sudah mulai sedikit. Ya, I think semakin hilang lah, pupus. Saya rasa industri atau komuniti nelayan ini mendapat sokongan yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan komuniti petani dan sebagainya.
mungkin kena research sedikit lah. Rasanya di Malaysia ni petani selalu mendapat subsidi yang lebih, sokongan kewangan yang lebih. Tapi nelayan sampai hari ni kalau tengok tahun 80-an sampai sekarang, ya peningkatan subsidi meningkat, tapi dari segi polisi, dari segi pertolongan semua tu amat menyedihkan. Contohnya sampai sekarang bagi nelayan yang memiliki bot yang berharga, satu bot itu boleh mencecah RM100,000. Dia seperti kereta. Kereta kadang-kadang RM45,000 sampai RM100,000 pun ada, kan? Tetapi bezanya ialah kereta, mereka ada option untuk membeli insurans. Kan, insurans untuk kalau apa-apa terjadi kepada kereta adalah dapat sokongan kewangan untuk membaiki ataupun membeli kereta baru. Bagi nelayan sampai sekarang tak ada insurans bot. Dan contohnya kalau berlakunya kebakaran, kerosakan, tenggelam, semua tu habislah nelayan. Kalau dia masih meminjam wang RM100,000 untuk beli bot itu, kalau terjadi malapetaka, dia akan menjadi orang miskin terus. Dia akan tidak boleh buat apa-apa sebab insurans dia menjadi dia hutang, dan dia tidak boleh buat apa-apa kerja dah sebab dia ni tahu nelayan je. So bila minta pertolongan, bank akan memberi contohnya, kamu tak payah bayar hutang 3 bulan. Tak cukup. Itu Persatuan Nelayan LKIM semua memberi wang yang sangat-sangat sedikit. Dengan derma semua tu tak cukup lah. Dan dia akan membuat orang yang nak jadi nelayan berfikir, saya rasa saya tak nak jadi nelayan lah. Dan orang menjadi nelayan sehari ini selalunya ialah option yang terakhir. Kedua ialah orang yang sangat-sangat berminat budaya dan sebagainya. Itu yang nelayan berjaya lah. So tengok sebegini, memang kalau tak ada rancangan yang bagus, rancangan yang fikir untuk 10-20 tahun untuk nelayan, atau polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat, rasanya dia akan pupus lah. Saya faham bahawa kerajaan sekarang mereka nak nelayan semua pergi ke laut dalam, beli bot yang lebih besar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi lah, apa yang mendorong seseorang itu inginkan bot yang besar? Capitalist system, kan? We want to, hari ni kita dapat 1 juta, next year kita nak dapat 2 juta. Macam mana? Kita bot besar pergi dalam. Tetapi dia tidak membadai kepada gaya hidup, agama, budaya orang-orang Melayu atau orang pesisir pantai. Mereka nak pergi balik, pergi setiap hari, pergi balik. Kalau bot besar tu, dia akan pergi beberapa hari di laut dan sebagainya. Dan of course lain satu ialah maintenance dan capital untuk maintain bot itu mahal, dan rasanya nelayan tak nak stress lah, kan, fikir kena bayar gaji semua itu. Dan of course dia benda-benda bot besar ni, dia menangkap ikan yang terlampau banyak dan overfishing akan terjadi, dan tidak sederhana lah. Itu yang saya rasanya begini. Dan saya rasa kerajaan, polisi dan juga semua orang lain patut melihat kelebihannya kepada gaya hidup sederhana daripada perspektif nelayan lah. Itu yang saya fikirkan lah. Baik Tuan, selanjutnya itu kami ingin bertanya terkait kontribusi Tuan selaku aktivis lingkungan atau selama ini sejauh perjalanan untuk menyuarakan suara-suara nelayan. Apa saja yang pernah Tuan lakukan bersama NGO gitu? Mungkin seperti yang pernah kami lihat kemarin video di Kosalma, Tuan sedang demonstrasi bersama nelayan di depan. Saya ini itu salah satunya. Ya, itu salah satunya lah. Mungkin latar belakang saya sebenarnya bermula ataupun saya terjumpa dengan dunia aktivis ini sangat lewat. Masa di universiti pun saya tak begitu, bukan macam
mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, wow, budak-budak sudah you know. Tapi banyaklah terbaca dan juga mendengar. Saya masih ingat di masa saya belajar di UKM, masa saya buat masters, baru terjebak sedikit tentang dunia aktivisme mahasiswa lah. So saya pernah masuk sekali satu tayangan filem. Mereka tengah buat filem Indonesia tentang So Hok Gi. So kita Gi movie itu. Dan saya tengok, wow, dulu-dulunya sampai boleh turunkan presiden Indonesia dan sebagainya. Dan dari kumpulan-kumpulan mahasiswa di situ mulalah terjebak dengan isu-isu penindasan dan sebagainya. Masa itu di Kuala Lumpur lah. Lepas tu saya pergi bekerja, menjadi cikgu sekejap. Lepas tu berminat membuat filem dokumentari. Dan saya terjebak dalam buat filem-filem dokumentari yang berkisahkan isu-isu hak asasi manusia lah. Dan after that, dari Kuala Lumpur, isteri nak balik ke Pulau Pinang untuk ada tawaran bekerja di sini. So kami bersetuju untuk balik ke Pulau Pinang. Saya pun balik ke Pulau Pinang dan dari situ memulainya pengalaman saya di situ. Saya membawa ke Pulau Pinang dan berjumpa dengan orang-orang lain yang juga berminat dengan dunia aktivisme, Salma dan sebagainya. Dan saya mula membuat filem dokumentari. Dan filem dokumentari pertama saya ialah tentang dua isu. Satu, nelayan di Tanjung Tokong, dekat situ saja. Dan sana pun ada projek reklamasi yang mengimpak mereka. Dan juga tentang haiwan liar di Pulau Pinang, monyet. Kalau di Pulau Pinang ni ada dua jenis monyet. Monyet yang makak itu yang warna dia coklat, koko kan. So satu lagi hitam dengan putih mata dia begini kan. Macam kan. That is, orang kata lontong lah. Lutung. Yes. So that is one and masa tu mereka tengah mengkaji lah sebab populasi dia terancam di Pulau Pinang. Dan dia masa tu Pulau Pinang banyak pembangunan di kawasan-kawasan bukit. Dan dia mengakibatkan monyet ini tak ada tempat nak pergi, mati di langgar kereta, datang rumah orang curi makanan semua tu. Itulah tiap pembangunan di Pulau Pinang semakin besar dan cepat, dia membuat haiwan dan manusia berasa resah dan susah. So dari filem itu saya mula berkenal dengan nelayan di Tanjung Tokong. Saya buat filem, tunjukkan filem dan adakan diskusi dan sebagainya. Dan dari situ berkenal lah dengan nelayan lain. Orang kata, oh, Andrew buat dokumentari sini. Dan pada masa yang sama, pada tahun 2016, saya sudah dengar ada perancangan untuk buat reklamasi di selatan Pulau Pinang. Dan saya cuba untuk kontak Presiden Persatuan Nelayan Pulau Pinang masa itu. Tapi cerita dia panjang lah. Sebab bukan senang untuk bekerjasama dengan nelayan masa itulah. Sebab politik dia sangat berbeza. Masa itu politik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, UMNO, semua itu sangat berpecah-pecahan. Dan bila orang NGO nak masuk, mereka takut untuk bekerjasama dengan sebenarnya nelayan itu lebih kepada isu orang Melayu. Tetapi bila saya ni sebagai orang Tionghoa ingin masuk untuk bekerjasama, sangat susah untuk mereka meragukan. Ya, meragu-ragukan kamu siapa? Ada kamu dari parti ini, ada kamu dari pihak pemaju dan sebagainya. Tapi bagus sebab apa yang terjadi ialah kita sedikit-sedikit cuba sampai presiden itu kata okey, jom kita buat satu program bersama. Dan dari situ dia berkembang sampai Persatuan Nelayan dengan masa tu NGO tu tak ada nama. Sekarang ada Jaringan Ekologi dan Iklim kan. So kita bekerjasama dan form Penang Tolak Tambak. Penang Tolak Tambak itu.
dan dengan adanya platform sebegini mampu kita merancang program-program penulisan memorandum, protes, semua tu yang penting untuk mengorganisasikan tempat program-program kita lah. Dan adalah impak-impak ni, saya rasa contohnya kita buat banyak program untuk memberi pendidikan kepada orang tentang pentingnya mengenali nelayan. Sebab pada mulanya orang ingat kata Pulau Pinang, Pulau Pinang ada nelayan lagi ke? Fikiran yang begini. Dan saya kata ada, sebab ramai orang tidak tahu sebab nelayan selalunya tempat tinggal mereka, tempat tangkap ikan mereka tidak ada akses daripada orang tua. Jalan dia kecil, tempat dia bukan selamat datang dan sebagainya. So orang tak tengok, tak ada tengok dengan mata mereka sendiri tentang kewujudan nelayan tersebut. Dengan pembangunan yang besar, dia akan menghalang mata kita nampak nelayan. Dan semakin lama ini begini, orang akan lupa tentang kewujudan mereka dan mereka akan pupus. So penting untuk NGO-NGO kita selalu bersebut tentang nelayan. Saya kata penting untuk nelayan selalunya tangkap video, share. Okay. Penting untuk nelayan keluar ke bandar dan membuat kempen, buat pameran dan sebagainya. Sebab nelayan ni kerja dia bukan sekarang lah, bukan sahaja pergi tangkap ikan. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan orang tahu kewujudan mereka. So mereka ambil kerja-kerja inisiatif sebegini. So sangat happy bahawa ketua-ketua unit nelayan hari ini mereka rasa mereka perlu bersuara. Macam Tuan Haji, kalau kalau pemberita tanya, jangan malu-malu, kena sebut, kena bagi gambar semua tu. Dulu nelayan bila nak diinterview sebegini, kata jangan interview saya, interview presiden. Seorang saja, tak bagus. Saya kata mereka kena bersedia untuk berwawancara dengan para akademik dan semua tu. Itu salah sebab yang selalunya bila pihak universiti datang, saya selalu kena jumpa dengan nelayan. Train, mereka berlatih untuk bercakap dengan para akademik. Saya tak salahkan mereka tau. Bagi nelayan-nelayan mereka punya pemikiran dan watak mereka rendah diri. Mereka selalu saya beritahu, nelayan kita ni, kita nelayan bodoh, tak berpendidikan, buta huruf, semua tu. So mereka tak mahu berwawancara dengan ahli akademik, dengan NGO dan sebagainya. Tapi penting bagi kita NGO, kita buat program 2 tahun ni, selalunya bercakap dengan mereka, kamu pandai, kamu bukan pandai sebab pergi universiti, pandai alam. Kamu faham alam, kamu faham banyak barang, kamu faham nama-nama ikan yang ramai orang tak tahu. Nama-nama ikan, kan? Mereka tahu bila musim ini, tahu tentang apa? Ramalan cuaca, semua tu. So bila saya cakap macam ni, bila saya bawa budak-budak atau pelajar pergi ke Kelbut, mereka jadi nelayan dan mereka terasa, saya ni macam cikgu dah, boleh berhujah dan mengajar orang lain. So saya kata sekarang kamu ada 2 tanggungjawab lah, nelayan dan juga cikgu alam, guru alam. Mereka tak tahu tapi guru alam. Sekarang mereka berasa, saya ni ada pendidikan. Dia naikkan semangat mereka. Mulai percaya diri. Dan dari situlah senang untuk para NGO saya untuk bekerja dengan mereka. Sebab mereka ada semangat dan tujuan untuk mempertahankan budaya kawasan mereka. Mereka tidak fikir mereka bodoh dah. Saya rasa itu yang satu kejayaan, pencapaian yang sangat-sangat penting. Tetapi ini satu tempat saja, di kawasan Teluk Kumar, Sungai Batu. Di tempat-tempat lain saya rasa banyak nelayan sudah putus asa. Kalau ada pembangunan datang, okeylah kita pindah. Okeylah kita dapat duit, kita diam saja. Kita jangan lawan. Kita nelayan sahaja, buat apa kita. Tapi itu harap-harap apa yang terjadi di Sungai Batu, Teluk Kumar, Pematang itu membawa contoh kepada nelayan-nelayan lain. Jangan sekali-sekali berputus asa dan memberi ruang penindasan daripada pembangunan.
kamu pun ada hak lah. Itu yang penting. Ini yang apa yang kita nak buat di Pulau Pinang. Dan Pulau Pinang ini memang terkenal lah dengan sejarah-sejarah NGO mereka. Okay? Dan rasanya dengan nelayan mereka, dengan komuniti nelayan tu, saya rasa paling kuat di seluruh Malaysia dari segi ahli mereka dan juga aset mereka. Dan kerjasama NGO dengan nelayan ini amat menakutkan kepada sang pemaju dan penindas pembangunan di sinilah. So itu mungkin dia memberi satu keseimbangan apabila Pulau Pinang sedang ke arah kemajuan. Itu yang penting. Oh iya, Pan. Mungkin kami juga ingin menanyakan sejauh yang kami lihat, nelayan hanya misalnya menangkap ikan langsung menjual. Tidak ada yang diproduksi seperti membuat kerupuk, abon untuk lebih menguntungkan lagi untuk mereka. Dari NGO mungkin apakah Tuan pernah memiliki ide untuk mengajak pengolahan para nelayan mengolah kembali hasil dari laut tersebut gitu? Saya rasa ada kot itu bagi persatuan. Bagi kami NGO community tidak mahu untuk Pulau Pinang lah, tidak mahu masuk campur sangat dengan idea-idea perniagaan dan kewangan mereka, sebab mereka dah pun ada Persatuan Nelayan Pulau Pinang untuk membantu dari segi itu. Tapi memang kalau ada idea-idea begini, saya selalu berkongsi terus kepada Tuan Haji dan sebagainya. Tapi saya rasa tanggungjawab idea-idea ini sepatutnya datang daripada agensi kerajaan, contohnya LKIM dan Department of Fishery DOF. Ini adalah agensi yang ditubuhkan untuk buat benda-benda yang kamu cakapkan. Mengapa kena NGO yang datang kan? Ya, mungkin ada kelemahan daripada agensi-agensi yang saya maksudkan itu. Tetapi kalau nak buat macam idea-idea proses keropok ikan semua tu, saya rasa bukan ada unit-unit yang lain ada buat sebegini, tetapi tidak secara besar-besaran. Saya nampak di kawasan Jelutong ada orang yang tidak membazirkan ikan-ikan yang tidak boleh dijual, ikan pelotan contohnya. Dia buat ikan kering, ikan masin, dan memang ada pembeli lah. Tapi bila saya bertanya, mengapa kamu tak nak buat, dia nelayan, mengapa kamu tak nak buat macam branding semua tu kan, buat yang besar-besaran. Dia balik kepada hal kesederhanaan. Mereka cukup dengan apa yang mereka dapat. Ya, dia kata kalau saya nak buat bisnes, kena buat package, saya kena cari orang untuk buat marketing semua tu. Dia kata nelayan dah lah penat pergi kerja semua tu. Kalau buat ini, saya tak ada masa langsung untuk keluarga, untuk buat benda-benda yang saya boleh relax, semua tu. Itu saya fikir sekali lagi lah. Ya, mengapa they don't want to expand their businesses, I think like that. Because mereka menghargai masa bebas mereka, the free time, with family, with friends, and they're very happy, selalu happy. Hanya orang kapitalis saja kan, kita ada banyak masa, kita nak buat ini, kita nak hustle. Itu stress makan ubat, stress lagi dan banyak problem. So iyalah, saya cuba tak nak selalu yang berjumpa dengan lain. Saya tak nak membawa idea social entrepreneurship kepada komuniti nelayan. Sangat bahaya. Saya rasa lah sangat bahaya. Dia boleh mengacau sistem kehidupan mereka lah. Itu pendapat saya. Saya banyak idea-idea orang muda yang berfikiran bisnes nak datang Sungai Batu, Teluk Kumbak untuk membawa idea inovatif mereka. Contohnya ada satu app jual ikan. Saya kata, bagus tu kan. Orang nak beli ikan, pergi pilih, hantar semua tu. Tetapi dia, kita cuba, tapi ada masalah satu. Kerana nelayan ini, dia tak akan, contohnya dia nak ada jual ikan kembung. Dia tak
tak semestinya ada ikan kembung. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak dan sebagainya. Dan untuk pemasaran ini, kamu kena konsisten, kan? Kena konsisten memberi udang yang, contohnya saya nak satu tan 100 kilo udang setiap hari. Mampu ke nelayan tiap-tiap hari cari 100 kilo? Habis laut tu tak ada udang kalau begini. Contohnya supermarket di besar-besaran, Lotus, semua tu kan, mereka pun ada bawa banyak. Pernah sekali mereka jumpa unit lain kalau boleh memberi hasil-hasil laut. Tapi kontrak itu kita kena bagi sebegini banyak ikan. Kalau tidak, boleh kena denda. Nelayan rasa, wah stresnya. Selalu saya tangkap apa yang saya dapat, Tuhan yang bagi. Tu je lah, so rezeki. Sekarang saya kena tangkap sampai target sebegitu untuk memuashatikan supermarket yang perlukan itu. So saya rasa itu tak berjaya selagi orang yang buat bisnes ni memahami cara hidup mereka. Jangan membawa idea kita yang moden kepada mereka. Itu yang sangat-sangat boleh membawa konflik yang tidak bagus lah. Sekarang di Amerika, saya dengar nelayan-nelayan di sana, mereka membuat konsep eat what we catch. So I think di Pulau Pinang ini nelayan perlu buat macam itu. Kamu janganlah selalu mendengar market demand. Kalau sekarang ni Chinese New Year Hari Raya, kita semua nak udang. Kalau kita tak ada udang, musim tak ada udang, mengapa kamu nak demand udang? So di Amerika, eat what you catch itu ialah kalau hari ini kita tangkap banyak ikan ini, kamu makanlah ikan ini. Bagaimana pelik rupa ikan tersebut itu, kamu tak belilah dan buat itu. Dan di sana nelayan dengan pemasak chef bekerjasama supaya mereka memahami ikan yang ditangkap itu macam mana boleh membuat dia makanan yang sedap. Di sana ikan yang ditangkap, kalau tak ada orang beli, tak ada orang makan, ikan buang, bazir. Sini pun banyak. Tapi sini macam ikan pelotan semua tu tak banyak orang Cina yang makan. Mungkin orang Melayu. Kan ikan yang flatfish atau soulfish itu not very popular, but kalau dapat dipromosikan bagaimana nak masak ikan ini, nak jual ikan ini, kan, dia mungkin akan memberi keseimbangan dari segi konsumsi makanan laut. Kalau tidak, semua orang nak makan satu jenis ikan saja. Di Penang ini ikan kerapu, jenahak, dua ini saja habis laut. Sampai sekarang kena buat sangkar ikan untuk buat ikan jenis itu saja. Kan? So mungkin kita semua orang Penang kena berfikir macam mana kita nak diversify cara pemakanan kita. Kena makan ikan ini. Kalau ikan ini sudah nak pupus, kita jangan makan ikan ini. Kita pergi makan ikan yang lain. Itu yang penting. Tanggungjawab kepada pemakan seafood itu pun perlu berubah. Jangan beri bebanan itu kepada nelayan lah. Berarti nelayan lebih memilih kebebasan dan hidup apa adanya gitu. Yeah. So that is important lah. Quality of life for nelayan. Adakah Tuan Haji cakap ada beberapa nelayan yang dulu yang kerja di kilang give up on kilang and then jadi nelayan? Dia lebih bahagia. Yeah. So satu benda yang sangat impressive lah, kan? Mereka tak nak sebab dapat gaji semua itu, tapi tak happy. Bila jadi nelayan lebih happy, walaupun duit tak begitu banyak, tapi happiness. Ada kepuasan. Kepuasan. So maka untuk saya pun belajar, kadang-kadang kita pun subscribe kepada dunia moden ni, kita tak ada kegembiraan, kepuasan hidup. So apa yang mendorong kita menjadi lebih gembira, kan? Lagi? Iya, selanjutnya Tuan terkait tadi kan sudah dijelaskan gimana
masalah reklamasi, menurut pandangan Tuan, kontribusi Tuan selaku aktivis dan NGO, dan selanjutnya sekarang terkait bagaimana menurut pandangan Tuan selaku NGO agar terciptanya keseimbangan lingkungan. Oh, maksudnya saya tak begitu faham keseimbangan macam mana. Menurut Tuan keseimbangan lingkungan itu seperti apa? Seperti apa? Dari segi projek. Ya, Iya. projek reklamasi. Oh, saya masih tak begitu faham dengan soalan, kalau boleh rephrase balik. Sorry. Nih, sudut pandang Tuan terkait dengan keseimbangan lingkungan, kan kita tahu di Pinang ini banyak sekali pembangunan yang dilakukan terutama di pulau-pulau. Nah, Sudah banyak pencemaran. Oh, okay. So menurut apakah Tuan ini, keseimbangan? keseimbangan lingkungan itu Seperti apa yang harusnya terjadi? Okay. So di Pulau Pinang ini ataupun di Malaysia lah, kita masih melihat pembangunan ini dari segi konkret, kan, dari segi pembinaan fizikal. Tetapi pada pendapat saya, pembangunan sebegini mungkin penting pada tahun 70-an, 80-an, kan, infrastructure, highest building, semua tu. Tapi hari ni kita masih nak buat benda-benda ini. Kamu tengoklah ucapan-ucapan para politik di Pulau Pinang. Oh, we built the highest highway. We built the longest highway, the longest tunnel, the biggest this and that. But itu semua ialah sangat cool, sangat old fashion. 70s, 80s, yes, you build all buildings and things like that. Tapi di masa kini banyak orang sudah berubah kepada pembangunan dari jenis lain. So itu yang penting. For example, I think idea tentang ecotourism akan membawa lebih manfaat kepada para komuniti nelayan contohnya. So bila ditanyakan, banyak pembangunan yang disediakan di Pulau Pinang itu lebih kepada orang-orang yang kaya, kapital yang besar. Contohnya membina kilang, membina bangunan tinggi, teknologi dan sebagainya. So it's very one-sided. Okay, tidak seimbang. Dia kepada orang yang lebih kekuatannya dari segi kewangan dan influence-nya lah. Sebab saya rasa di Pulau Pinang buat bagi pembangunan ini supaya mereka boleh menjemput Amazon, Tesla, semua tu datang ke sini. Bagus, tetapi apa kepada orang-orang yang lain? Adakah kita ni berfikiran bahawa semua orang kena bekerja kepada syarikat-syarikat besar ini? Tidakkah mereka boleh membuka bisnes SME, small businesses sendiri? Kalau begini, habislah kapitalis dan dia akan monopolize industri inilah. So pembangunan sendiri tidak seimbang. Kalau kita menuju ini, dia akan menuju kepada a powerful figure di Pulau Pinang. Dan itu sebab saya rasa kena diversify sedikit lah. Maksudnya mempelbagaikan pembangunan di Pulau Pinang. Jangan fikirkan tentang infrastruktur saja. So ecotourism services begitu, dia boleh membantu. Saya berbalik kepada saya fikirkan tentang nelayan menjadi nelayan dan juga cikgu. Mereka boleh menaikkan taraf hidup mereka dari segi kewangan sebab mereka boleh mengajar orang. Keduanya, dia menaikkan semangat mereka. Dan ini juga dilihat sebagai pembangunan. Dia membangun masyarakat. Kita tidak berfikir begitu. Kita kena berfikir begitu. Pembangunan itu kena membangunkan pemikiran dan semangat komuniti. Itu yang penting. Dan dari selepas itu baru kita fikirkan apakah hala tuju kemajuan yang kita nak. Kalau tidak, kita akan berpaksi kepada kemajuan dari minda dan perspektif buat kapitalis. Itu tidak bagus. Saya rasa kita nak tahu kemajuan dari perspektif
nelayan, perspektif petani, kan. Mereka berfikir benda lain. At the end of the day, can assure you, mungkin nelayan pembangunan mereka lebih pembangunan yang membawa kepuasan dan kegembiraan hidup. Okay, mungkin that is the whole idea. Tapi orang tidak bertanya sebegini. Mereka melihat bahawa kegembiraan dan kepuasan maksud kamu ada banyak wang, banyak duit. Itu yang silap itu. Itu tidak sebenarnya membawa apa-apa kepuasan. Sebaliknya mungkin membawa banyak kesengsaraan kepada hidup dan juga alam-alam di persekitaran mereka. Mungkin pertanyaan terakhir, kemarin ketika kita sedang interview dengan Ko Salma, saya mendengar bahwa pihak swasta ataupun kerajaan mengklaim bahwa laut itu bukan milik dari nelayan. Mengapa nelayan mempertahankan wilayah tersebut? Nah, mungkin pendapat dari Tuan terkait kalimat tersebut boleh disampaikan. Saya rasa itu satu klaim yang salah apabila mereka kata laut itu bukan milik nelayan. Tetapi kena fikirkan, laut itu nelayan ini adalah penjaga laut. Kan? Dia bukan milik dia. Dia ni diberi amanah. Kalau kamu cakap dengan Tuan Haji, dia akan bagi semua surah-surah Al-Quran, semua tu dia akan cakap. Ya, saya rasa mereka nelayan ini, saya selalu cakap, ya, kamu nelayan, kamu juga seorang cikgu dan juga kamu ada amanah untuk jaga laut. Kalau tidak, siapa lagi yang akan jaga? saya NGO, tapi orang-orang lain yang tidak depend on the laut, don't care. Siapa lagi? Orang yang depend on the ocean have to protect it. The fishermen lah. So selalunya Tuan Haji kata kalau bukan nelayan yang mempertahankan, siapa lagi? Ya, bukan milik kita. Betul. Tapi kalau aksi dan rancangan kerajaan untuk menambak dan dia akan membawa kemusnahan kekal, patut ditentang. Dan siapa yang akan tentang? Nelayan yang kena tentang. So itu yang harus difahami. Dan kalau kamu bawa hal-hal agama Islam kepada majoriti daripada nelayan di situ adalah orang beragama Islam, wajib dan amanah mereka haruslah menjaga alam-alam yang diberikan kepada mereka. Sebab saya pernah lihat kepercayaan dan juga agama Islam mereka amat tergantung kepada laut. Sebab dia lihat laut ini pemberian daripada Tuhan, dan dia memberi makanan, memberi kewangan dan support. So if the ocean tak dijaga, dia seolah-olah tidak menjaga agama dia sendiri, tidak menjaga tempat yang memberi makanan kepada mereka. Dan saya rasa kalau ini tidak dijaga, laut dimusnah, nelayan akan sengsara dan dia akan impak kepada komuniti, dan juga akhirnya masjid dia pun akan terjejas. Saya tengok macam Tuan Haji dengan kawan-kawan mereka korban, nelayan-nelayan akan bergabung duit untuk buat sumbangan korban semua itu. Cuba bayangkan kalau laut sudah habis, mereka akan tidak akan menyumbang lagi lah, sebab akan jadi mendapatkan sedekah instead of bagi sedekah. So itulah impak-impak yang harus difahami dan berbalik kepada idea kesederhanaan lah yang nelayan selalu cakapkan. So again, my phrase is, yes, the ocean doesn't belongs to the fishermen, it belongs to everybody. Tapi tanggungjawab untuk menjaga, the guardians of the sea is the fishermen. Okay, and it takes care of it. Kalau kamu melihat apa yang kita kata, mereka tidak menggunakan alat peralatan yang menangkap ikan secara besar-besaran. Mereka guna pukat hanyut dan menggunakan alam dan untuk menghanyutkan. So mereka tidak bawa sapu semua tu kan. So dia menggunakan alam. So sangat mesra alam.
Dan bila mereka melihat benda-benda penangkapan pun tak begitu overcatch. Kalau dapat banyak pun tu pun sebab mereka dengan rezeki diberi oleh Tuhan. Dan kamu tengok bagaimana mereka menghargai alam. Sangat-sangat bagus lah. Plastik mereka akan bawa balik, kutip balik. Apa lagi, kena nampak dolphin, nampak penyu dalam kesusahan, mereka akan tolong semua tu. So that is why saya rasa nelayan ni lebih dekat kepada Tuhan daripada kita semua. Kita sini elektrik, komputer semua tu sudah kafir lah, macam tu lah. Bagi mereka setiap hari tengok keajaiban. Macam saya ada seorang kawan nelayan, Roslizan, dia ketua unit nelayan. Dia selalu tangkap gambar yang cantik-cantik. Matahari terbenam, semua tu. Wow, so beautiful. Sampai boleh menangis-nangis. He sees this every day, to remind him the beauty of the world. And of course, all this beauty ada pencipta dia lah. So dia fikir, wah, this is good. Tangkap ikan, wah, thank you God. Wah, dolphin, oh, this is beautiful. Dia mengkuatkan iman dia lah, saya rasa lah. Kan? So kalau ini semua tak ada, saya rasa dia akan mengganggu keimanan dia dan mungkin akan the society lah, community dan negeri ini, nilai moral semua akan menjadi sangat negatif. So itu yang saya fikir. What I say, they are the guardians. They guard the environment and also guard their faith of the belief lah. And for me also, guards the idea that they are is a higher being. Kan, satu pencipta maha yang kuasa yang menjaga dan mencipta benda ini. That we cannot fikir that we are gods. We are not Tuhan. We are other Tuhan. So the alam and spiritual is so connected together. Which I felt para politik kerajaan tidak fikir begini. Mereka lebih ke arah very capitalistic religion, and Tuhan mereka adalah wang. Mana cara mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Correct. Itu yang sedih lah. Saya harap generasi yang akan datang akan lebih kritikal kepada gaya hidup mencara pemikiran begini dan boleh berubah. So undi-undi, bila orang undi lagi, mereka akan fikirkan, expect para politik ini tidak berpaksi kepada jalan pembangunan sebegini. Dia perlu seimbang dari segi pembangunan infrastruktur dan juga nilai diri, pembangunan pemikiran. Itu yang penting lah. Yes. Lagi? Baik Tuhan, sangat luar biasa sekali pemaparan beliau. Tuhan sangat membuka hati dan pikiran kami. Ya. Iyalah. Dan beberapa soalan yang kami sudah siapkan juga sudah dijawab semua oleh Tuhan. Iya, bagus. Walaupun bagus. belum kami tanyakan. Saya cakap banyak. Iya. Luar biasa. Mungkin tapi kalau ada apa soalan ni boleh message saya lah kalau masa buat laporan kami semua kan. Tapi seperti saya cakap lah, saya sudah mungkin memperingatkan bila sudah habis beri satu salinan kepada Tuan Haji. So sangat mungkin hanya itu Tuhan dari sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih kerana datang dan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Tuhan yang hari ini.